Buletin Didik 5 Oktober bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM melancarkan fasa pertama sebagai loker fasa pertama sebagai salah satu inisiatif menangani isu beg berat yang dihadapi oleh murid-murid sekolah rendah khususnya mereka di tahun 1 hingga 3. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pengurusan pembekalan loker fasa pertama itu dilaksanakan pada tahun ini melibatkan hanya murid-murid yang berada di tahun 1 dan 2. Inisiatif berkaitan dengan usaha untuk mengurangkan beg berat ini telah kita umumkan pada 6 Mac 2022 dan Alhamdulillah hari ini pada 5 Oktober 2022 kita lancarkan antara inisiatif yang paling besar dan tidak pernah dilaksanakan sebelum ini, iaitu untuk kementerian membekalkan loker-loker ke sekolah-sekolah 2 sesi. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan inisiatif menangani beg berat Majlis Penyerahan Loker Fasa Pertama di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia siang tadi. Turut hadir pada majlis itu Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Tambahnya, sebanyak 626 sekolah 2 sesi terlibat merangkumi 249,646 bilangan loker dan murid yang menerima manfaat daripada pemasangan tersebut. Ya, kita akan selesaikan semua pemasangan dalam bulan Oktober ini. Jadi Alhamdulillah, seperti mana saya sebut tadi, di Gombak sebagai contoh ada 38 buah sekolah yang akan menerima loker, dan pada sehingga ke hari ini 5 buah sekolah telah kita pasang sepenuhnya, ada lagi 33 buah sekolah. Itu sebagai satu contoh. Dan semua sekolah-sekolah seluruh negara akan dipasang, sekolah yang terpilih di seluruh negara akan dipasang loker ini sebelum akhir bulan ini. Jelasnya, pemasangan loker itu menelan kos sebanyak 37.3 juta bagi fasa pertama dan fasa kedua yang akan diteruskan pada tahun depan bagi murid-murid tahun 3 hingga 6. Selain penyediaan loker, beliau memberitahu KPM turut menggariskan 6 ketetapan lain bagi menangani masalah yang sama. Ia termasuk penyusunan semula jadual waktu, bilangan buku latihan, penggunaan buku aktiviti dan buku kerja murid, pengenalan buku teks digital, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP serta kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie juga menegaskan tanggungjawab memastikan murid-murid tidak lagi terbeban dengan muatan beg berat selepas pemasangan loker memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Pelaporan ujian akhir sesi akademik atau ujian akhir tahun bukan untuk membandingkan murid atau sekolah. Datuk Muhammad Razzie Jidin berkata laporan itu sebaliknya digunakan oleh kementeriannya untuk meneliti standard pencapaian murid seluruh negara. Jelas beliau, penilaian laporan itu dilakukan oleh guru di sekolah dan berbeza mengikut mata pelajaran. Apabila kita laksanakan sesi libat urus berkaitan dengan pentaksiran ini, kita menetapkan atau kita telah membuat keputusan bahawa ada satu proses di mana kita ada assessment atau pentaksiran yang kita buat secara menyeluruh di seluruh negara, tetapi ianya sebahagian daripada ujian biasa yang dilaksanakan selama ini di sekolah sebagai ujian akhir tahun. Sebab itu kita kata keputusan atau pelaporan daripada ujian akhir sesi akademik ini bukan untuk membandingkan murid, bukan untuk membandingkan sekolah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman. Walau bagaimanapun, beliau tidak menafikan pihak sekolah boleh mengubah data murid kerana ianya memberi tekanan kepada guru untuk mencapai keputusan yang baik. Namun perkara itu membolehkan intervensi awal dilakukan oleh guru dan ibu bapa bagi mengoptimumkan potensi setiap murid. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menyekat 400 laman sesawang pedofilia dan pornografi kanak-kanak sejak Ogos lalu. Dewan Raya diberitahu ia susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di alam maya disebabkan lambakan aplikasi tidak bermoral. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,
Datuk Siti Zaila Muhammad Yusof, pihaknya bekerjasama rapat dengan pihak polis dan MCMC bagi membendung isu itu. Di antara program yang kita buat juga iaitu mewujudkan satu medium tindakan sekatan terhadap media sosial yang tidak selamat dengan lebih cepat, iaitu dengan jalinan kerjasama dengan PDRN dan MCMC, yang mana 400 laman sesawang yang berkaitan dengan pedofilia dan pornografi kanak-kanak sudah disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Ogos 2022. Dan juga kementerian kita juga bekerjasama untuk mengukuhkan, memperkasakan juga, iaitu dengan kerjasama rapat dengan PDRM khususnya dalam D11, iaitu untuk bahagian siasatan dan seksual kanak-kanak terutama yang berkaitan dengan cyber. Dan juga kita mengadakan juga forum-forum melalui program-program media juga untuk memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang media sosial terhadap media yang mempengaruhi kanak-kanak. Kalau tanya puas hati, memang kita semua masih belum puas hati selagi perkara ini tidak dapat dibenteraskan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Lenggong, Datuk Seri Syamsul Anwar Nasara. Menurut Ahli Parlimen itu, rekod polis mencatatkan 30% daripada 1,160 kes seksual di negara ini dilaporkan pada 2017 membabitkan penggunaan platform sosial media. Sehingga 18 September tahun lalu, 354 kes membabitkan mangsa bawah 18 tahun mempunyai kaitan aplikasi WhatsApp. Bersua kembali. Kementerian Kesihatan hari ini melancarkan portal KKM Now bagi menambah baik penyampaian data kesihatan yang tepat, terkini dan relevan. Platform bersepadu tersebut bagi tujuan perkongsian dan rujukan data pengurusan KKM dan seluruh rakyat. Apa yang dulu hanya terhad kepada maklumat COVID sahaja di dalam COVID Now, hari ini telah pun diperluaskan dan mempamerkan lebih banyak lagi set-set data yang ada di dalam KKM, termasuklah fasiliti kesihatan, data yang berkaitan dengan pendermaan darah, data yang berkaitan dengan ikrar pendermaan organ, dan setiap minggu kita akan tambah set-set data yang baru. Tambahnya, kerahsiaan maklumat peribadi pesakit kekal terpelihara. KKM Now dibangunkan dengan kerjasama strategik Jabatan Perangkaan dan boleh diakses menerusi pautan tertera. Yang berkepentingan untuk membuat keputusan yang terbaik berpandukan maklumat yang tepat. Pengorbanan seorang ayah yang juga pesara guru, Pengiran Rosli Pengiran Mansa, membawa keluarganya berpindah dari Kampung Suan Lamba di Kinabatangan ke Bandar Sandakan untuk melihat anak bungsunya berjaya dalam sukan membuahkan hasil. Beliau membuat keputusan tersebut atas sebab jarak ke pusat latihan sukan di Kompleks Sukan Sandakan dari kampung kediaman mereka mengambil masa 1,5 jam menggunakan bot dan 3 jam menggunakan pengangkutan darat. Adik pengirang Aidil Auf, Pengiran Rosli, telah membanggakan ibu bapanya apabila dianugerahkan olahragawan lelaki kategori 18 tahun Majlis Sukan Negara Sabah MSSS 2022 dan pelari terpantas Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2022. Selain pencapaian terbaik peribadi dapat menyertai Sukan Malaysia Sukma tahun ini. Coach, apa macam siapanya? Boleh coach. Yang penting haji antar dia saja, dia pergi komplek, saya terima sini. Jadi daripada sanalah antar hari-hari antar. Jadi kalau itu je permintaan coach, alhamdulillah coach. Pasal kalau di Kinabatangan jauh Suan Lamba pergi Kinabatangan itu makan masa 2 jam. Pun saya antar juga dia pergi latihan untuk. Pencapaian beliau ialah memenangi emas 100 dan 200 meter dengan memecahkan rekod MSSS selain emas bagi acara 4x400 meter. Manakala dalam MSSM, beliau memenangi emas dalam acara 100, 200, 4x100 dan 4x400 meter.
Dalam Sukma, beliau hanya sampai ke peringkat separuh akhir acara 100, 4x100 dan 4x400 meter. 100 meter saya dapat emas, 200 meter pun saya dapat emas, 4x100 meter saya dapat emas dan 4x400 meter emas juga. Daripada pencapaian tersebut, beliau terpilih mewakili negara dalam kelayakan remaja Asia di Kuwait pada pertengahan Oktober ini. Kejayaan itu dirayakan bersama rakan atlet lain dalam satu majlis di sekolahnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Muhibah. Dalam majlis tersebut, Aidil dihadiahkan RM1,000 dan sepasang kasut sukan oleh pihak sekolah serta RM900 oleh Persatuan Olahraga Sandakan dan RM500 oleh Persatuan Olahraga Sabah. Melihat Aidil berpotensi maju dalam sukan, jurulatih menggelar pemuda itu sebagai kuda Go Mantung yang merujuk kepada gua yang mempunyai khazanah di Kinabatangan. Atlet karate pekak negara V. Vilamaran diberi pengiktirafan sebagai ikon pelajar istimewa Politeknik dan College Community 2022 pada penganjuran Karnival Sayang Poli Sisi 2022 di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin PTSS Arau Perlis. Penuntut Politeknik Ibrahim Sultan di Johor itu merupakan pelajar dari kumpulan istimewa yang mempunyai prestasi cemerlang dan berimpak tinggi di dalam maupun luar institusi pengajian. Pengiktirafan itu dikurniakan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail. Vilamaran kini menuntut di semester 2 sijil kemahiran reka bentuk grafik. Anak bongsu daripada 3 beradik itu memberitahu dia amat berterima kasih kerana diangkat sebagai ikon pelajar istimewa dan berharap pengiktirafan itu dapat membakar semangat pelajar yang lain untuk turut sama meraih kejayaan. Namun katanya, beliau menyimpan impian untuk membalas jasa ibu dengan meraih kejayaan lebih besar dalam sukan diminati iaitu karate. Sasaran saya sebenarnya untuk mendapatkan emas dalam Deaflympic di Brazil, tapi malangnya dapat silver saja. Next dia akan berusaha lagi untuk dapatkan emas di Deaflympic 2025 di Jepun. Saya berasa bangga sebab dapat nombor 2 di Brazil. Karnival Sayang Politeknik dan College Community Poli Sisi 2022 merupakan program julung kali diadakan dengan penglibatan 125 pelajar istimewa dari Politeknik dan College Community seluruh negara. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin berkenan merasmikan karnival itu. Turut berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Haja Lailatul Syarin Akasha Khalil. Ketika ini terdapat 4 politeknik dan 7 college community yang menawarkan sijil kemahiran untuk pelajar orang kurang upaya OKU khususnya yang mengalami masalah pendengaran dan pembelajaran. Sejak kita menawarkan, saya kira hampir 15 tahun untuk college community dan lebih daripada 20 tahun untuk politeknik, sentiasa ada pelajar. Dan pelajar-pelajar ini berbakat dan pihak kami, contohnya tadi saya baru melihat di Politeknik Engku Omar untuk lukisan, kita progresif. Kalau dulu lukisan tu mereka lukis dengan tangan, sekarang kita dah ada software. Jadi pelajar-pelajar istimewa ini mereka juga mahir dengan penggunaan software dan saya difahamkan syarikat mengambil mereka untuk kerja-kerja lukisan, draftsman. So ini peluang pekerjaan untuk mereka pun ada dan pihak di luar tu industri menyokong usaha-usaha kami. Melalui karnival ini, pelajar istimewa yang mewakili politeknik dan college community masing-masing mempamerkan kursus kemahiran seperti masakan, seni reka grafik dan pelbagai lagi.
Bersua kembali. Angkasawan Itali yang juga komander wanita pertama Eropah Stesen Angkasa Antarabangsa ISS, Samantha Cristoforetti meluangkan masa melayan pertanyaan kanak-kanak yang ingin tahu mengenai angkasa lepas. Ia sempena Minggu Angkasa Sedunia yang disambut pada 4 hingga 10 Oktober. Cristoforetti diteman patung babi angkasawan yang diinspirasikan daripadanya. Ia adalah sebahagian projek bagi memberi inspirasi kepada anak-anak perempuan yang berminat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Why did you want to become an astronaut? Growing up, I was fascinated by the night sky and the idea of flying to space and this sense of adventure and exploration. And then I became interested in science and technology, and then I really loved flying. I became a pilot. And being an astronaut kind of brings all those passions and interests of me together. Inisiatif ini dianjurkan oleh Badan Kebajikan Inspiring Girls yang menghubungkan kanak-kanak bersama ikon atau role model antarabangsa. Ia melibatkan 5 kanak-kanak perempuan berusia 8 hingga 11 tahun. Sekurang-kurangnya 13 ikan paus ditemui mati terdampar di perairan Patagonia, Argentina. Kesemua paus terbabit ditemui sepanjang tempoh 24 September hingga 2 Oktober lalu. Menurut Institusi Pemeliharaan Paus ICB, kawasan terbabit menjadi tempat perlindungan dan tempat pembiakan mamalia besar itu. Setakat ini tiada satu pun paus yang ditemui menunjukkan sebarang tanda kecederaan atau trauma dan semuanya telah diberi makan dengan baik. Punca kematian haiwan terbabit belum diketahui, namun pakar biologi berpendapat ia mungkin disebabkan alga mikro. Bunga alga menghasilkan toksin semula jadi yang boleh membahayakan organisma lain yang hidup di dalam air. Kebularan di Somalia menyebabkan ribuan orang maut. Hampir 900 daripadanya adalah kanak-kanak berusia bawah 5 tahun yang dirawat kerana kekurangan zat makanan. Seluruh Somalia terkesan dan dijangka diisytiharkan dalam keadaan kebuluran oleh kerajaan negara itu beberapa minggu lagi. Bencana dianggap yang terburuk pernah disaksikan oleh dunia. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, lebih 500,000 kanak-kanak dalam risiko dan boleh menyebabkan maut. Sudah 4 musim atau 2 tahun tiada hujan. Keadaan menyebabkan lebih 1 juta penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing bagi mencari tanah yang lebih subur. Kurangnya bantuan, kewujudan golongan ekstremis dan kesan daripada konflik Ukraine menyebabkan nasib mereka semakin buruk. Sukan dimulakan dengan bola sepak Liga Super. Beraksi di gelanggang sendiri dan berdepan lawan yang berkekurangan pemain, itu 2 kesempatan terbaik yang gagal dimanfaatkan Kedah Darul Aman KDAFC ketika menentang Johor Darul Tazim JDT semalam. Sebaliknya, JDT membuktikan kelasnya tersendiri membawa pulang 3 mata menerusi kemenangan 3-1. Reputasi selaku juara Liga Super buat musim ke-9 berturut-turut mengiringi kehadiran JDT ke Stadium Darul Aman Al-Usta. Begitupun Kedah lebih dahulu mengejutkan pelawat seawal minit ke-12 menerusi gerakan solo penyerang bertubuh sasa dari Cameron, Ronald Nga. Kegembiraan penyokong tuan rumah dilenyapkan dengan jaringan penyamaan Bergson da Silva pada minit ke-37. Bergson sekali lagi mencuri tumpuan apabila dilayangkan kad merah pada minit-minit akhir babak pertama selepas melakukan kekasaran ke atas Rodney Calvin.
Kedah bagaimanapun gagal memanfaatkan kesempatan berdepan lawan yang kekurangan pemain sepanjang separuh masa kedua. Sebaliknya, JDT menambah jaringan menerusi sepakan penalti Leandro Velasquez pada minit ke-60. Langsung tidak terkesan beraksi 10 pemain, JDT terus menghukum kesilapan pertahanan tuan rumah untuk kemenangan 3-1 menerusi rembatan menarik Afiq Fazail pada minit ke-79. Selepas 19 perlawanan, JDT unggul di tangga teratas mengumpul 49 mata dengan rekod tanpa kalah, manakala ini kekalahan ke-8 Kedah untuk berada di tempat ke-6 dengan 27 mata. Futsal AFC Piala Asia. Kuwait terpaksa akur tersingkir di hadapan penyokong sendiri apabila tewas di tangan Uzbekistan. Kemenangan menyaksikan Uzbekistan pasukan terakhir ke separuh akhir mengiringi juara bertahan Iran, Thailand dan Jepun. Perlawanan terakhir bagi peringkat suku akhir menyaksikan tuan rumah Kuwait berdepan Uzbekistan. Uzbekistan mengejutkan Kuwait menerusi jaringan Anaskon Rakhmatov pada minit ke-14. Mendalui 1-0 pada babak pertama, Uzbekistan meneruskan penguasaan apabila menambah jaringan seminit selepas permainan bersambung menerusi Davron Sharif. Minit ke-34, Kusnidin Nishinov melengkapkan kemenangan 3-0 Uzbekistan untuk mara ke separuh akhir. Sementara itu, hasrat Indonesia mengiringi Thailand selaku wakil Asia Tenggara ke separuh akhir tidak kesampaian. Berdepan Jepun, Indonesia bagaimanapun lebih dahulu membuka jaringan menerusi Samuel Eko seminit selepas babak kedua bersambung. Jepun pantas memperkemaskan aksi dan berjaya menyamakan kedudukan hasil percubaan Sora Kanazawa pada minit ke-32. Giliran Jepun di depan selepas Soma Mizutani menggandakan jaringan pada minit ke-38. Kegairan Indonesia memburu gol penyamaan dihukum penjaga gol Jepun, Igor Pires menerusi jaringan jarak jauh untuk kedudukan semasa 3-1 seminit berselang. Belum mahu menyerah, Indonesia merapatkan kedudukan menerusi Dewa Rizki, namun sudah terlambat untuk menyekat kemenangan 3-2 Jepun. Separuh akhir esok, Jepun menentang Uzbekistan manakala tugas berat menanti Thailand berdepan juara bertahan Iran. Buat mereka yang gemar bersukan atau beriadah, mungkin boleh mencuba senaman baru iaitu Saltar. Ia merupakan senaman yang boleh dilakukan oleh pelbagai peringkat umur sama ada di kawasan tertutup atau terbuka dengan hanya memerlukan peralatan trampolin. Saltar adalah perkataan bahasa Portugis bermaksud lompat. Senaman ini amat dikenali di Brazil. Ia banyak menggunakan teknik lompatan dan pelbagai jenis pergerakan di atas trampolin dengan alunan muzik mengikut tempo senaman. Saltar juga mampu meningkatkan peredaran darah dan membina kekuatan kaki dan sistem kardiovaskular. Dengan hanya melakukan senaman saltar dalam tempoh 45 minit hingga 1 jam, seorang individu mampu membakar sehingga 500 kalori. So many benefits, but the basic one, because we are in a different surface, we have a soft surface, so the core engagement. We burn calories, coordination. Senaman saltar juga boleh dilakukan oleh pelbagai peringkat umur di kawasan tertutup maupun terbuka, sama ada berkumpulan atau secara individu. Sambutan hari lahir 3 ekor panda gergasi di Taman Haiwan Liar Shanghai mengakhiri paparan buletin didik hari ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.